TV KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Bersama saya Nisa K. Seperti biasa, teras menampilkan subjek-subjek dan topik-topik yang menarik dari subjek teras di sekolah. Kita cover daripada tahap 1 sehingga ke menengah atas. Jadi jangan lupa untuk kekal menonton teras. Baiklah adik-adik, jangan lupa kepada mereka yang kembali ke sekolah, selamat kembali ke sekolah dan ikut SOP yang telah ditetapkan, ikut arahan pihak guru dan pihak sekolah ya adik-adik. Jangan lupa sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan bila perlu dan sanitasi tangan bila perlu. Kak Nisa nak ingatkan kepada adik-adik supaya kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19, dan kepada adik-adik calon SPM kita, selamat meneruskan perjuangan anda. Semoga maju jaya dan dipermudahkan hendaknya. Baiklah, sekiranya kita berada di kawasan yang kita telah jaga segala SOP dan selamat untuk membuka pelitup muka, jangan lupa untuk kekal simpan pelitup muka anda. Sekejap ya. Okey, bila dah buka, pastikan pelitup muka anda disimpan di tempat yang sepatutnya. Boleh simpan di dalam saku plastik ataupun dalam bekas macam Kak Nisa. Ada bekas khas untuk emas Kak Nisa. Jadi jangan lupa emas ini hanya boleh digunakan sekali, tidak melebihi 8 jam. Kalau dah kotor jangan guna balik ya adik-adik. Baiklah, topik kita hari ini kita akan pergi kepada subjek pendidikan Islam menengah atas TVET, di mana topik kita adalah akidah, dosa dan pahala. Apa yang menariknya hari ini, nampak tak? Set kita agak berlainan kerana kita ada sesuatu yang istimewa kita nak beri kepada para penonton sekalian, kepada adik-adik yang menonton. Tetapi sebelum itu kita lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Kita saksikan profil beliau.
hitam dan kelabu adalah warna dalam hidupku. Kejutkanlah aku kawan, aku sedang bermimpi. Kejutkanlah aku yang sengsara dalam sepi. Wah, Ustaz pagi-pagi dah menyampaikan lagu untuk penonton kita. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kepada para penonton, pagi ini kita bersama-sama dengan Ustaz Abdul Rani daripada College Vocational Setapak. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey Ustaz. Tak apa, suara rock belum keluar, kejap lagi. Mungkin lebih lagi kita nak beri kepada para penonton sekalian. Baiklah Ustaz, hari ini topik kita adalah berkenaan akidah, dosa dan pahala. Mungkin Ustaz nak jelaskan kenapa agaknya lagu Meniti Titian Usang ni Ustaz pilih untuk membuka teras pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Ya. Lagu saya pilih Meniti Titian Usang, nyanyian Amy Search satu ketika dahulu. Ya. Lagu ini mengisahkan seorang pendosa, yang ingin kembali kepada Tuhan. Jadi dia memerlukan seorang sahabat ataupun kawan untuk membimbing dia ke arah jalan Tuhan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sebenarnya kita semua ni adalah pendosa, dan pendosa kita seorang pendosa, dan pendosa yang terbaik kata Nabi SAW adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikira sebagai orang yang tiada dosa. Nabi SAW sebut, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang berdosa seumpama tiada lagi dosa. Dan beruntungnya orang yang tiada dosa ni, orang yang tiada apa-apa kesalahan dengan Allah, dan Allah jamin orang yang seumpama ini akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat daripada azab api neraka Allah, maka dia seorang yang berjaya yang sebenar-benarnya. Jadi kita nak semua orang mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. InsyaAllah. Jadi penonton di rumah jangan lupa untuk kekal fokus, kekal belajar dengan kita pada hari ini selama 1 jam. Ambil pen dan kertas untuk menulis nota. Baiklah, Ustaz, nampaknya kita tidak berdua saja di studio hari ini, di mana kita ada rakan-rakan daripada College Vocational Setapak Kuala Lumpur dan juga College Vocational ERT Setapak bersama-sama dengan kita menerusi Google Meet. Kita mempersilakan adik-adik kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Assalamualaikum. Macam mana adik-adik, dah teruja tak nak kembali ke sekolah? Tak lama saja lagi ni. Semua okey? Teruja ya. Ya, yang penting jaga SOP ya. Kalau di sekolah nanti kita mengamalkan norma baru di mana, jom ikut Kak Nisa, semua tangan di dada. Kita ucapkan selamat kepada Ustaz ya. Jom semua. Tangan di dada. Dan kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nanti tak bolehlah nak salam-salam, kita kekalkan jarak sosial dan jangan lupa sanitasi tangan adik-adik ya. Baiklah, kita nak berkenalan dahululah dengan rakan-rakan kita ya Ustaz. Kita persilakan daripada atas, Hana ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurhana Hazira binti Muhammad Azani Syam dari program kosmetologi di College Vocational ERT Setapak. Seterusnya. Silakan Asila ya. Saya Asila Sofia binti Salikin dari program kosmetologi di College Vocational ERT Setapak. Baik, kita ada Nur Aiman ya, silakan. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Azhar dari program penyejukan dan pengaman udara di College Vocational Setapak. Ya, seterusnya Yusra, silakan. Baik, terima kasih. Hasif, silakan. Saya Muhammad Hasif binti Zairi dari program Teknologi Pemesinan Industri dari Setapak. Baik, kita ada Ain Aisyah, silakan.
Saya Nur Aina dari Elektronik di Kolej Vocasional Tapak. Baik, terima kasih rakan-rakan yang turut bersama-sama dengan kita. Diharapkan rakan-rakan pun turut sama bersedia ya Ustaz untuk topik kita pada hari ini iaitu akidah, dosa dan pahala. Baiklah Ustaz, di penghujung di penghujung rancangan kita pada hari ini selama 1 jam, apa agaknya pelajar-pelajar ni, murid-murid ini akan belajar daripada topik kita? Baik. Kita mengharapkan daripada pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar akan dapat tahu sebenarnya apa yang kita nak capai dalam kehidupan ini dan di mana sudahnya kita. Ya. Kerana orang yang berjaya itu adalah orang yang dianggap berjaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengiktiraf orang yang berjaya ini adalah orang yang terlepas daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang banyak pahalanya dan kurang dosanya. Itulah skop kita hari ini, insya-Allah. Insya-Allah skop kita sangat-sangat menarik pada hari ini. Tapi sebelum itu Ustaz, saya nak bawa sedikit video untuk kita semua di mana kawan-kawan kita akan berkongsi mengenai konsep dosa dan pahala. Kita saksikan. Pahala. Pahala ialah ganjaran baik dari Allah atas setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Atau diberikan maksud lain, pahala adalah balasan yang diterima oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan baik seperti solat, puasa, bersedekah dan lain-lain, Allah akan menganjarannya dengan ganjaran yang setimpal. Dosa terbahagi kepada dua, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil ni saya bagi contoh sebagai pembazir, mendengar perkara yang melalaikan dan melihat perkara yang haram dan sebagainya. Yang kedua, dosa besar. Dosa besar ni sebagai contoh syirik, sihir, membunuh, minum arak dan sebagainya. Baik, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita. Betul ke Ustaz? Konsep-konsep dosa dan pahala yang mereka dah bincangkan tadi. Ada dosa besar, dosa kecil, ganjaran dan sebagainya. Betul lah tu ya? Ya, sangat betul. Nampaknya adik-adik kita dah buat ulang kaji. Nanti dah kembali ke sekolah, diharapkan bersedia. Ada kerja rumah tak Ustaz bagi pada mereka? Ada, insyaAllah. Ada sepanjang PDPR. Macam mana Ustaz menghadapi PDPR dengan pembelajaran zaman sekarang ni? Alhamdulillah, dia satu pengalaman yang baru dan sangat menarik untuk kita. Kerana sebelum pada ini jadual pun akan tetap di sekolah 8 hingga 5. Tapi bila kita duduk PDPR ni, kadang-kadang kita ubah jadual itu dengan pelajar. Yang pentingnya pembelajaran itu berlaku. Dan kita dapat jumpa dengan pelajar dan pelajar dapat apa yang kita nak sampaikan. Ya, walaupun melalui proses PDPR, rakan-rakan di rumah, para murid-murid, jangan lupa kalau ada yang tak faham, tanya je. Cikgu tanya je Ustaz apa yang tak faham. Janganlah, tak apalah kan, nak kena mesej-mesej. Itulah orang kata apa hikmahnya kita belajar secara PDPR ni, di mana kita dapat belajar benda baru, pengalaman baru dan sebagainya. Baiklah, selain daripada itu kan Ustaz, konsep akidah, dosa dan pahala ni, yang ini subjek kita untuk menengah atas tingkatan berapa Ustaz? Dia di Kolej Vocasional ini dia tahun yang pertama, semester yang kedua. Oh ya, lupa kita Kolej Vocasional dia ada semester 1, 2 dan 3. Maaflah saya dah lupa, maklumlah dah lama tinggalkan alam persekolahan. Jadi adik-adik kita ni daripada semester berapa ya? Semester 2. 2, yang lain-lain pun 2 juga ya? 2. Semua ni pelajar Ustaz ke? Yes, sebahagian besarnya pelajar Ustaz. Sebahagian besarnya. Oh, sebab ada daripada vocational setapak dan vocational ERT setapak. Jadi ini rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita. Kepada mereka di rumah, jangan lupa anda juga bersama-sama dengan kita. Kalau ada aktiviti, kalau ada soalan, ada nota, anda pun boleh turut serta di rumah, boleh dapatkan informasi ataupun input sepanjang 1 jam kita bersiaran untuk pembelajaran apabila kembali ke sekolah nanti. Saya sebenarnya berminat nak tahu, tadi ada yang jawab dia daripada kosmetologi ya. Kalau saya tersalah sebut, maaf ya. Asila ya? Asila ya belajar kosmetologi. Macam mana pelajaran okey setakat ini? Alhamdulillah okey. Okey, PDPR macam mana Asila lalui? Apa jalankan jadual semuanya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan lancar. Semua okey ni, tengok muka-muka semua baik je, senyum je semua ya Ustaz ya. Tak sabar je nak jumpa Ustaz. Ustaz garang tak agak-agak kat sekolah? Biasa je. Biasa je. Jadi kita nak berehat dahulu sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM bersama saya dan guru kita pada hari ini adalah Ustaz Abdul Rani daripada Kolej Vocational Setapak dan rakan-rakan daripada Kolej Vocational Setapak serta Kolej Vocational ERT Setapak. Jadi semua dah bersedia? Kalau bersedia, beri Nisa thumbs up. Thumbs up. Lambat sikit tapi tak mengapa. Ya, semua dah bersedia. Diharapkan penonton di rumah pun dah bersedia. Marilah Ustaz kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz ke papan ajaib kita. Okey. Silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahum wa man wala. Baik, pelajar sekalian, hari ini insya-Allah Ustaz akan bersama-sama dengan pelajar-pelajar dalam satu tajuk dosa, konsep dosa dan pahala. Okey, pelajar semua dah bersedia untuk pembelajaran hari ini? Jangan lupa pen, kertas, buku nota semua. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada slide kita yang pertama. Okey, berkenaan dengan sedikit mukadimah. Ya, Allah ciptakan manusia. Ya, Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang hebat dan Ustaz akan terangkan sedikit kepada pelajar. Inilah kehebatan yang Allah SWT cipta manusia. Yang pertamanya, Allah cipta manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Ya, kalau kita ingat kembali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam dan seluruh isinya dalam masa 6 hari. 5 hari yang pertama, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis diciptakan segala-galanya untuk manusia. Ya, dan pada akhirnya hari yang kelima, hari yang keenam iaitu hari Jumaat adalah hari kesempurnaan kejadian alam ini dan pada hari itulah diciptakan manusia ataupun makhluk yang paling hebat iaitu manusia yang kita ada pada hari ini. Hebat tak manusia? Ya. Itulah Allah SWT sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala-galanya untuk siapa? Untuk kamu, kata Allah. Baik, yang kedua, Allah SWT letakkan manusia ini melaksanakan satu amanah yang besar. Amanah yang paling besar, kata Imam Al-Mawardi, ialah menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Ya? Allah SWT meminta manusia menguruskan alam ini. Ya? Menguruskan alam ini, melaksanakan tugas menguruskan semua makhluk di atas dasar agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sistem-sistem yang sangat baik, dengan sistem-sistemnya yang sangat ampuh untuk manusia. Baik, seterusnya yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan akal dan nafsu ni kepada manusia. Ini lagi kehebatan pada manusia. Yang kita tengok balik kajian yang terkini bahawa otak manusia saja, ya, otak manusia saja boleh menyimpan hampir, ya, satu juta gigabyte. Kalau kita dalam handphone kita paling banyak pun, Nisa, 256 tu paling banyak lah, Ustaz. Paling banyak. Tapi manusia, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan otak kita mampu menyimpan hampir 1 juta gigabyte. Hebat kan manusia? Ya. Okey. Dan yang terakhirnya, manusia Allah SWT ciptakan dengan nafsu dan di sanalah terdedahnya kepada kekurangan dan kealfaan yang kita sebut sebagai terdedah kepada dosa dan kesalahan. Jadi Ustaz nak tengok sikit, nak bagi kita faham sikit bagaimana lemahnya manusia ni. Ustaz nak nyanyi sikit satu nasyid, boleh tak? Ya, silakan. Boleh, ya? Boleh. Okey. Kalau ada muzik, sikit, ya? Kalau ada muzik lah. Kalau tak ada, dengar suara Ustaz ajalah. Okey. Okey. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah.
Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kerana hati itu bersih. Pandangan hati itu yang hakiki, kerana hati itu bersih. Hati jika terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati jika terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Tapi hati jika dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Baik, pelajar sekalian. Ustaz. Mungkin boleh kongsikan apa tajuk lagu nasyidnya? Lagunya Pandangan Mata. Pandangan Mata. Apa kaitannya lagu baik-baik yang dinyanyikan dengan topik kita pada hari ini? Itu berkait dengan fikiran manusia. Manusia ini selalunya salah. Ya. Manusia ini selalunya silap. Dan di situlah kita kena kembali pada Allah. Allah membekalkan Al-Quran untuk kita uruskan kehidupan kita ini dan akal menggunakan Al-Quran itu untuk mendidik diri kita. Ya, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, Ustaz nak bagi pada tajuk ini. Inilah tajuk dosa dan pahala, dan Ustaz nak minta pelajar Siapa kita. nak jawab? Tanya je Nur Ustaz. Ain Aisyah. Boleh tolong baca tak nota kita kat sini? Nur Ain Aisyah. Silakan Ain Aisyah. Okey, silakan. Jadi masih siapnya? Sekejap Ustaz. Okey, silakan. Okey, silakan. Ain Aisyah, nampak tak kita punya slide dosa dan pahala yang nombor 1 tu? Mungkin ada sedikit masalah teknikal Ustaz. Ada yang lain yang boleh bantu? Yang boleh bantu kita untuk baca? Okey, Ain. Ain boleh baca? Pahala Okey. Ya, ya. yang disediakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Baik. Ya. Contohnya balasan baik bagi orang yang Mengerjakan solat. solat. Okey. Ya. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang melanggar perintah. Okey. Baik. Orang yang melanggar hukum Allah digelar sebagai Asyik. Okey. durhaka ibu bapa. Okey, betul. Okey. Yang ketiga. Okey, analogi. Yang ketiga, analogi pengganda. Umpama kad mereka ganjaran dan untuk semua surat saman. Pembelian di stesen minyak akan diberi masa ganjaran untuk mendapat pelanggan yang ditawarkan. Surat saman diberikan akan menerima denda yang mesti dibayar. Baik. Ya, terima kasih, Baik, terima Ain kasih. Aisyah. Baik, terima kasih Ain Aisyah. Itulah maksud berkenaan dengan dosa dan pahala. Kalau dah baca tadi, itulah pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada siapa yang buat baik. Ya. Dosa pula benda yang Allah catat setiap kesalahan yang kita buat. Dan Ustaz kongsi analogi ni, analogi kad mata ganjaran ni berkait dengan pahala. Ya. Contohnya kalau kita pergi sesi minyak dan sebagainya, kita ada kad mesra ataupun kad macam-macam lah. Ya. Bila kita dah isi minyak, kita gores di situ dan kita dapat kumpulkan mata ganjaran. Dan mata ganjaran ini akan dapat dituntut pada Bila dah terkumpul masa banyak datang nanti. Ya.
Yang dosa pula Ustaz analogikan dengan apa? Surat saman. Surat saman. Ya. Surat saman ni surat je. Tetapi di sana ada nilai yang perlu dibayar, denda kena bayar. Silap-silap kalau kumpul terlampau banyak surat saman ni, alamat kereta kita tak boleh nak gerak, lesen kita pun tak boleh nak disambung lagi. Itulah analogi yang Ustaz buat supaya kita dapat faham berkenaan dengan dosa dan pahala. Mudah aja konsep dosa dan pahala ni setelah Betul. Ustaz lampirkan analogi yang dibaca rakan kita tadi. Baik. Silakan Ustaz. Okey, Ustaz tengok pada last kali Ustaz nak tengok sikit berkenaan dengan uji minda kita. Ya. Uji minda ni Ustaz nak minta siapa ya? Siapa yang nak jawab? Sofia, ada Sofia? Sofia, siapa Sofia? Okey, Sofia. Silakan. Ustaz nak tanya Sofia. Okey, berkenaan dengan kad mata ganjaran. Siapakah yang berhak menentukan sesuatu transaksi di sistem minyak ini mendapat mata ganjaran? Siapa? Mempunyai syarikat. Mempunyai syarikat. Mempunyai syarikat tersebut sahaja yang lebih mengetahui tentang perjalanan syarikat tersebut. Betul. Ya. Dia yang tahu nak bagi berapa bonus tu. Betul ya? Okey, soalan kedua, Sofia. Surat saman pula, siapa pula yang menentukan satu kesalahan itu akan mendapat saman? Dan alasannya? Penguat kuasa. Kerana hanya penguat kuasa sahaja yang mengetahui tentang undang-undang yang ditetapkan. Ya, kita kena serahlah pada penguat kuasa. Dia lah yang tahu. Okey, last sekali Ustaz nak tengok soalan seterusnya. Hasif. Hasif boleh tolong? Mari Mana Hasif? jawab Hasif. Hasif, Ustaz nak tanya berkenaan dengan pahala ni. Siapa pula yang berhak menentukan satu perkara itu mendapat pahala? Allah sahaja yang berhak yang menentukan sesuatu itu dapat pahala. Kerana Allah lebih mengetahui tentang kebaikan yang manusia buat. Ya, Betul. Allah Maha mengetahui kebaikan sama ada yang kita nampak atau tidak nampak ya Ustaz. Betul. Okey. Dan satu lagi soalan berkenaan dengan dosa. Hasif, siapa pula yang menentukan satu perkara ataupun kesalahan itu merupakan satu dosa? Hasif. Allah sahaja berhak yang menentukan sesuatu itu dapat dosa. Kerana Allah lebih mengetahui tentang keburukan yang manusia buat. Baik. Itulah jawapan yang kita nak. Itulah jawapan yang kita nak dan yang nak kita faham bahawa siapalah kita. Betul. Siapalah kita yang nak mempersoalkan pahala. Siapakah kita yang nak mempersoalkan dosa? Dan siapakah pula kita yang nak mempersoalkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Dan siapakah pula kita ni nak mempersoalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Dan lebih malang lagi, siapakah kita untuk mempersoalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu sempurna, yang terlalu indah untuk kita laksanakan atas muka bumi. Ya, betul tu Ustaz. Diharapkan rakan-rakan kita di sini yang di rumah pun faham setakat ini kita belajar mengenai konsep dan analogi yang Ustaz dah berikan. Saya agak tertarik tadi, siapalah kita nak menentukan dosa pahala seseorang. Kita pun pendosa ya Ustaz. Ya. Jadi yang di rumah kekal bersama kami, ada mungkin yang nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kekal fokus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah mata pelajaran menengah atas TVET Pendidikan Islam
topik kita hari ini berkenaan akidah dosa dan pahala. Diingatkan untuk kekal menjaga SOP, sanitasi tangan bila perlu. Baiklah Ustaz, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Nisa. Kita akan pergi pada topik yang seterusnya berkenaan dengan bahagian dosa. Ya? Dan sebelum masuk pada bahagian dosa ni, Ustaz nak cerita sikit berkenaan dengan kehebatan akal dan nafsu yang Allah SWT berikan kepada manusia. Baik, kita berkongsi satu maksud hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa berkenaan dengan orang yang bijak menggunakan akal, dan akal tersebut menguruskan nafsu dia. Baik. Akal menguruskan nafsu, Ustaz? Ya, akal tu yang menguruskan nafsu. Baik. Jangan silap. Kalau nafsu menguruskan akal, dia akan jadi huru-hara habis. Okey. Baik, Nabi SAW sebut, manusia yang pandai adalah individu yang menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Itu adalah manusia yang pandai, manusia yang bijak. Dan Nabi SAW sebut juga manusia yang lemah, yang tidak bijak, adalah manusia yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ini sebenarnya menceritakan pada kita bahawa kita mesti jadi orang yang bijak dalam hidup ini. Bijak menguruskan kehidupan kita. Akal yang kita ada, kita mesti pandai untuk menyediakan diri kita, amalan kita untuk akhirat kita. Ya? Dan kalau kita terikut pada nafsu, kita akan ada orang yang hanya berserah pada Allah. Dia kata tak apa, nanti boleh masuk syurga juga. Macam tu, dia harap macam tu. Macam tu ya. Jadi Ustaz nak sebut sikit bahawa orang yang bijak ni, apa yang terkesan pada dia, dia akan jadi manusia yang sentiasa buat baik. Sebab dia tahu, dia buat solat sunat macam ni, dia akan dapat ganjaran macam mana. Dia tolong bagi sedekah pada orang, ya, jadi dia akan dapat ganjaran macam mana. Jadi dia sentiasa mencari kebaikan, ya. Dan begitu juga dia seorang yang bersyukur, dan dia sentiasa memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang istiqamah dalam kebaikan. Ya, itu orang yang bijak, ya, orang yang bijak. Tapi berbeza dengan orang yang lemah ni. Ataupun kalau maksud sebaliknya, sebenarnya bukan, kita sebut bukan orang yang lemah lah, orang yang bodoh sebenarnya. Dia terikut dengan akal kan. Baik, orang yang macam ni, orang yang lemah ni, dia akan terus lalai dalam kehidupan dia, lalai dalam menguruskan kehidupan dia, dan dia juga orang yang tidak ada motivasi untuk belajar. Dan yang paling bahaya adalah orang yang lemah akal ini ataupun orang yang kurang bijak ini adalah orang yang sentiasa terjerumus dalam noda dan dosa. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling kita takuti. Ya. Ustaz, saya nak tanya, betul ke taufik bermaksud peluang yang Allah sentiasa buka untuk kita sentiasa buat kebaikan? Ya, betul. Itu kita minta taufik daripada Allah supaya taufik ini bantu kita. Allah bantu kita, kita nak buat baik ni. Allah bantu kita pula, dorongkan kita dengan kawan yang baik. Jadi suasana Allah yang kondusif, berjalan. Itu yang kita minta. Ya. Baik. Jadi Ustaz nak kongsi sikit. Satu contoh yang kita nak ambil mudah contoh. Orang yang bijak. Ustaz nak ambil sahabat Nabi SAW iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, dia ni disebut sebagai orang yang last sekali. Orang yang last dah. Sebab dia masuk Islam 7 hijrah. Masuk 7 hijrah. Nabi wafat 10 hijrah. Maksudnya ada 3 tahun saja masa dia untuk bersama dengan Nabi SAW. Lantas bila dia masuk Islam, nama asal dia ni Abdul Syam. Abdul Syam ni adalah hamba pada matahari. Tapi bila dia masuk Islam, nama dia Abdul Rahman. Dia tukar nama dia Abdul Rahman. Baik. Bila dia masuk Islam, dia kata, aku ni dah lah masuk Islam lewat. Jadi macam mana aku nak kejar? Sahabat-sahabat yang lain dah pergi berperang, berjihad, macam-macam pahala dah dia buat. Akhirnya Abu Hurairah telah buat satu keputusan bahawa lepas dia masuk Islam, dia terus duduk di Masjid Nabawi. Sebab apa dia nak duduk di Masjid Nabawi? Sebab dia nak dapat peluang untuk sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW. Bila dia sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW, apa jadi pada dia? Dia dapat ilmu yang banyak, dapat pengetahuan yang banyak, dan itu dalam sejarahnya Abu Hurairah ini disebut sebagai sahabat yang paling banyak
meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Nampak tak cara? Ya. Orang yang bijak dia cari jalan. Jadi samalah kita hari ini, kita mesti jadi orang yang bijak, mesti cari jalan untuk mendapat kejayaan. Ya, Baik. Seterusnya kita pergi pada teks kita. Bahagian dosa. Ini Ustaz nak minta siapa pula Yusra. Ada Yusra? Yusra, boleh tolong bacakan? Ya, Yusra boleh tolong nota bacakan kita? dengan jelas. Pendengar kita nak dengar. Silakan. Okey. Bahagian dosa. Dosa besar ialah perbuatan maksiat yang ditentukan hukumnya di dunia oleh Al-Quran atau hadis dan diberi ancaman azab di akhirat kelak. Baik. Contohnya, menderhaka ibu bapa, berjudi atau minum arak. Yang kedua, dosa kecil. Dosa kecil ialah perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumnya di dunia. Contohnya, melihat aurat orang lain dengan sengaja, bertutur perkara yang tidak berfaedah dan lain-lain lagi. Yang ketiga, analogi dosa besar umpama kesalahan berat dan dosa kecil umpama kesalahan ringan. Kesalahan berat sekiranya disabit, kesalahan pesalah boleh didenda, dipenjara atau dijatuhi hukuman mati seperti membunuh dan menyedar dadah. Baik. Kesalahan yang kecil seperti melebihi had laju boleh diterus disaman tanpa perlu mendakwanya di mahkamah. Ya, terima Baik. kasih Yusra. Terima kasih Yusra. Okey. Rasa dah terang dah tu, dah faham dah tu. Ya, insya-Allah. Bahawa bahagian dosa, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ni memang dalam Quran sebut. Minum arak itu haram. Bahkan dalam hukum dunia pun kena disabitkan kesalahan, dikena 40 kali sebat. Kalau berzina sampai kena, yang dah kahwin kena rejam sampai mati. Yang belum kahwin kena sebat 100 kali watan. Itu dikata hukum ataupun disebut sebagai dosa besar. Dosa kecil yang Yusra baca tadi adalah dosa yang tidak disebut dalam Quran, dalam hadis, tetapi dia merupakan satu dosa. Contohnya tengok aurat, macam itulah, cakap perkara-perkara yang membohong, membau, kita sebut ini macam itulah. Itu dosa kecil. Okey. Kenapa pula orang tanya, kenapa ada dosa besar, dosa kecil? Kan? Sebenarnya itulah yang Ustaz kongsikan analogi ni. Kita hidup kat dunia ni pun ada kesalahan yang besar, ada kita sebut sebagai kesalahan berat dan juga kesalahan ringan. Macam kita pergi jalan raya, ada kesalahan berat, ada kesalahan yang ringan. Contoh yang sebut kat sini Contoh kalau kesalahan berat, orang yang membunuh berbeza dengan orang yang bawa kenderaan melebihi had. Jadi di sana mestilah orang yang membunuh mesti hukuman dia lebih berat berbanding dengan orang yang hanya membawa kereta lebih had laju. Takkanlah dia kena bunuh juga, sedangkan dia hanya membawa lebih had sahaja. Itulah yang Ustaz nak kongsi analogi ini supaya kita melihat kalau di dunia pun manusia memberi keadilan kepada sesama manusia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia memberi keadilan kepada manusia. Betullah. Itu dia, kita dah berbincang mengenai topik konsep dosa pula, analoginya. Diharapkan penonton di rumah, rakan-rakan kita di studio telah memahami setakat ini pembelajaran kita. Kita ada lagi yang kita akan bincangkan, tapi kita nak berehat dahulu Ustaz. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali ke Teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama Ustaz Abdul Rani dari Kolej Vocational Setapak. Tadi kita dah belajar apa itu dosa dan pahala, konsep dan analoginya. Jadi apa kesan dosa dan pahala pada manusia, Ustaz? Baik, terima kasih Nisa. Jadi kita akan pergi pada bab yang terakhir berkenaan dengan kesan seseorang itu bila dia beriman dengan konsep dosa dan pahala ini. Baik, Ustaz nak pergi pada slide yang ni. Sebelum Ustaz pergi pada pengajaran, Ustaz nak terang sikit, inilah di antara kesan bila kita beriman dengan konsep dosa dan pahala. Ya. Apa yang jadi pada individu tersebut? Ya. Nah, baik, yang pertamanya, seorang individu tu bila dia faham tentang pahala, dia faham tentang dosa, dia menjadi seorang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kebaikan dan amal kebajikan. Ya, sebab dia tahu kalau buat macam ni dia akan dapat pahala yang banyak. Kalau dia tinggal perkara macam ni dia akan dapat dosa dan sebagainya. Begitulah dia akan bersungguh-sungguh. Lepas tu yang kedua, dia akan berusaha untuk menambah pahala. Berusaha untuk menambah pahala. Itu kalau kita tengok zaman sahabat, masing-masing tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku boleh buat untuk aku dapat ni pahala?" Ada sampai tahap dia berbanding-bandingkan sahabat-sahabat yang lain. Orang perempuan berbanding-bandingkan dengan orang lelaki. Dia kata orang perempuan sikit je pahala, orang lelaki banyak je pahala. Jadi itu tandanya orang yang faham berkenaan dengan konsep dosa dan pahala. Okey. Itu yang ketiganya, orang yang faham dia takut untuk melakukan maksiat. Inilah yang kita nak sebenarnya. Bila kita dah faham ni, kita takut buat maksiat. Hatta kita nak ambil slipper orang pun kita takut. Sebab slipper ni hak orang punya. Betul? Kalau kita ambil tanpa kebenaran, itu dah kira dah mencuri. Dah kira satu dosa. Okey. Dan yang terakhir, orang yang faham tentang konsep dosa ni, dia akan menambah ilmu dia. Ya? Dia akan menambah ilmu dia sebab dia nak tahu lagi. Dan bila ditambah ilmu dia yang banyak, akhirnya dia akan buat berapa banyak kebajikan yang dia dapat laksanakan dalam kehidupan dia. Sebab asas kita nak buat ni ada ilmu. Bila orang tu ada ilmu, kehidupan dia akan berubah. Ya, betul. Sebab itulah Ustaz, ilmu suluh kehidupan. Bila kita ada ilmu, insya-Allah teranglah hidup kita. Ya Ustaz, insya-Allah. Baik. Seterusnya, Ustaz nak kongsi dengan pelajar. Okay, sekarang ni kita nak minta pelajar pula. Kita dah faham dah sekarang ni bagaimana kita nak jadi orang yang cemerlang, orang yang hebat, orang yang bijak. Kita dah bincang tadi, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mencari jalan untuk menambah pahala dia, dan orang yang kurang bijak ni adalah orang yang mengurangkan dosa dia. Jadi Ustaz nak bincang dengan pelajar, nak minta pelajar tolong beritahu pada Ustaz bagaimana cara untuk kita menambah pahala. Baik. Okey, Ustaz nak minta Hana boleh tunjukkan, boleh tulis dalam kertas, tunjukkan pada Ustaz bagaimana cara nak tambahkan pahala. Okey, silakan. Ada dah jawapannya, sila tunjuk. Okey, tunjuk. Bagaimana kita nak tambah pahala? Yang pertama, Istiqamah melakukan setiap amalan fardu. Baik, bagus. Terima kasih. Ain pula, Ain. Ain. Tunjukkan jawapan Ain. Boleh bacakan? Bacakan. Banyakkan perkara-perkara sunat. Betul. Banyakkan perkara Banyak sunat. Ya. Baik. Seterusnya Yusra. Mana Yusra? Yusra. Tunjukkan jawapan anda. Okey. Nanti bacakan sekali ya. Ya, Yusra. Melakukan tuntutan jihad. Melakukan tuntutan jihad. Ada senyum di bawah. Ya. Okey, bagus. Terima kasih, bagus. Seterusnya kita nak tengok pula bagaimana cara untuk kita kurangkan dosa kita pula. Kurangkan dosa. Okey, kita minta Sofia. Sofia boleh tunjukkan bagaimana kita nak kurangkan dosa kita. Perbanyakkan istighfar dan taubat. Betul. Istighfar dan taubat. Ya, betul. Okey, Aiman, silakan Aiman. Berkawan dengan sahabat yang baik. Berkawan dengan sahabat yang baik yang menjadikan kita insan yang baik, insya-Allah. Ya. Okey, seterusnya terakhir Hasif. Hasif. Mana Hasif? Sila kongsikan jawapan anda. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Ya, itulah kuncinya untuk kita tambah pahala dan kurangkan dosa. Ya, baik. Jadi untuk akhirnya, itulah yang kita nak bincang pada pagi ini supaya kita sentiasa bersemangat menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang hebat, memperbanyakkan pahala, mengurangkan dosa.
Ya. Jadi sama-samalah pada pagi ini bersama dengan Ustaz kita berzikir sikit insya-Allah. Mari Ustaz. Boleh ya? Ya, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami di Teras Didik TV KPM. Diharapkan pembelajaran kita, pengajaran kita pada hari ini memberikan 1001 manfaat pada mereka di luar sana dan sentiasa beringat-ingatlah kita untuk berusaha menambah pahala kita dan meninggalkan dosa, insya-Allah ya Ustaz ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi pihak Didik TV kepada Ustaz Abdul Rani dan rakan-rakan daripada College Vocational Setapak dan College Vocational ERT Setapak. Insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Bye. Lambai adik-adik, kawan-kawan, lambai. Seperti mana yang kita sedia maklum, COVID-19 amat membimbangkan kita, terutama kita sebagai ibu bapa, kerana anak-anak terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah. Justru sebagai ibu bapa, beberapa perkara yang perlu kita berikan penekanan supaya proses pembelajaran anak dapat berjalan dengan berkesan. Pertama, sediakan ruang yang kondusif kepada anak kita walaupun ruang yang terhad, supaya anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih selesa. Kedua, ambil maklum tentang jadual pembelajaran anak-anak sebagaimana yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Ketiga, memantau setiap tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru supaya anak-anak dapat laksanakan dengan baik dan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa memotivasikan anak-anak. Didik TV KPM